Kemudian bila sampai perjalanan terus, maka barulah Nabi Ibrahim beritahu kepada Nabi Ismail alaihissalam, ya bunayya inni ara fil manami anni atba'uka fanzur madza tara. Wahai anak ayahku yang aku sayang, aku lihat dalam mimpiku yang aku tersebut. Dan sampai kepada kawasan Mina, maka baru Nabi Ibrahim reveal, terangkan kenapa dia bawa Nabi Ismail ke situ. Aku sembelih kau, tapi apa pandangan kau? Apa pandangan dia? Sampai ke situ memang nak kena sembelih sebab ini perintah daripada Allah SWT. Tapi tetap Nabi Ibrahim AS berikan penghormatan kepada Nabi Ismail AS, tanya, apa pandangan kau? Dan lihat, anak yang mana yang Allah SWT sifatkan sebagai halim, seorang yang penyabar, ghulamin halim, penyabar. Nabi Ismail AS ini keyakinan kuatnya kepada Allah SWT. Walaupun kecil-kecil dah ditinggalkan oleh bapanya, tak ada air, tak ada makanan, serah pada Allah 100% untuk Allah jaga. Serah pada Allah. Nabi Ibrahim doa pada Allah SWT ketika letakkan anaknya dan isterinya di Mekah. Kata Nabi Ibrahim pada Allah SWT, doa Nabi Ibrahim pada Allah, Rabbi ini, wahai Tuhanku, aku tinggalkan zuriatku ini dan keluargaku ini biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Aku tinggalkan mereka di wadi yang tak ada tumbuhan langsung, tak ada air, tapi bersebelah dengan, berjiran dengan rumahmu, baitikal haram. Maka Nabi Ibrahim doa pada Allah untuk diberikan mereka rezeki. Maka Nabi Ismail AS cukup keyakinan pada Allah bahawasanya Allah tidak akan mensisihkan mereka. Ketika mereka ditinggalkan di tengah padang pasir yang berbatu, tak ada tumbuhan apa, tiba-tiba ada air. Tiba-tiba ramai orang datang. Sebab apa ada air? Maka kabilah-kabilah Arab semua datang dengan membawa macam-macam makanan. Maka diangkatnya Nabi Ismail AS dan ibunya sebagai semacam penguasa, penghulu kota Mekah ketika tersebut. Diangkat darjat mereka, dihormati. Jadi keyakinan mereka kepada Allah tu kuat. Dan keyakinan ini kita perlu ada pada Allah SWT. Bila kita ni dekatkan diri kita pada Allah SWT, Allah tak sisihkan hamba-Nya. Allah tak sisihkan hamba-Nya. Ujian dia pasti akan datang, tapi Allah tak akan sisihkan hamba-Nya. Pertolongan Allah SWT pasti akan datang. Yakin pada Allah SWT. Nabi Ismail penuh keyakinan. Maka Nabi Ismail jawab kepada bapanya, ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai bapaku, lakukanlah apa yang telah diperintahkan kepada engkau. Nabi Ismail yakin itu adalah perintah daripada Allah. Jadi walaupun tu mana aku kena sembelih, aku yakin pada Allah SWT. Allah akan berikan lebih baik daripada itu. Lihat keyakinan seorang anak kepada Allah SWT. Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Kau akan dapati aku, wahai bapaku, insya-Allah daripada kalangan orang-orang yang sabar menghadapi ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jawapan Nabi Ismail ini ada terselit dalamnya perkataan insya-Allah. Apakah maknanya Nabi Ismail tak yakin dengan perintah Allah SWT ini? Tidak. Nabi Ismail menggunakan perkataan insya-Allah mengajar kepada kita. Allah SWT nak kita belajar daripada jawapan Nabi Ismail ini bahawasanya ketaatan kita juga bergantung kepada izin daripada Allah SWT. Seseorang yang taat pada Allah, dekatkan dirinya kepada Allah SWT, dia tak boleh mendabik dada, oh ni usaha aku. Tidak. Allah yang beri dia izin sedemikian. Allah yang buka hati dia untuk lakukan ibadat itu. Allah yang mudahkan dia untuk lakukan ibadat itu. Kalau Allah SWT tidak berikan dia kesempatan untuk lakukan ibadah itu, dia tak boleh lakukan ibadah tersebut. Seseorang tak boleh jadi wali melainkan dengan izin Allah SWT. Tak ada orang yang boleh berusaha, aku nak jadi seorang Nabi. Tak boleh. Itu adalah daripada Allah SWT. Anugerah daripada Allah. Jadi semuanya dengan izin Allah SWT. Ketaatan kita adalah dengan anugerah daripada Allah SWT. Kerana itu tidak ada satu manusia pun yang boleh masuk syurga dengan ibadatnya semata-mata. Dan ibadatnya macam mana tinggi pun adalah dengan izin Allah SWT. Satajiduni, engkau akan dapati aku, wahai bapaku, insya-Allah dengan izin Allah, minas sabirin, dari kalangan orang yang sabar. Jadi pertama, Nabi Ismail kata nak ajar semuanya daripada Allah, ketaatan daripada Allah. Kedua, tawaduknya Nabi Ismail AS. Dia tak kata aku akan jadi orang yang sabar. Tidak. Mudah-mudahan aku dari kalangan orang yang sabar, insya-Allah. Kerana ujian daripada Allah SWT.
Jadi ini sifat yang perlu ada dalam diri kita. Pertama, kita kena yakin semuanya daripada Allah SWT. Kebaikan yang kita lakukan adalah dengan izin Allah. Maka banyaklah bersyukur kepada Allah atas anugerah ibadat yang kita dapat lakukan. Kita syukur. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, akan aku tambah. Orang yang bersyukur atas ibadat, peluang ibadat yang telah lakukan, Allah akan tambah lagi peluang ibadat itu dilakukan. Maka kebaikan balik pada diri dia, bukan balik pada Allah. Allah tak perlukan apa-apa daripada makhluknya. Ini pertama. Kedua, tawaduk. Merendah diri. Tidak setiap sesuatu tu kita tak boleh yakin kita boleh buat 100%. InsyaAllah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah. Allah ingatkan dalam surah Kahfi, jangan sekali-kali kamu katakan aku akan lakukan perkara ini esok, melainkan dengan kata insya-Allah. Bukan kata insya-Allah lepas gitu saja, tapi dengan penuh keyakinan kalau Allah izinkan. Kalau Allah tak izinkan, macam mana usaha pun tak akan dapat. Kemudian lepas Nabi Ismail dah kata sedemikian, dia berizin bapanya untuk sembelihnya, maka pergilah kepada Mina. Maka pada hari yang ke-10 yang dinamakan hari Nahar ini, falamma aslama wa tallahu lil jabin. Allah berikan penuh grafik, penuh detail. Falamma aslama, dan apabila Nabi Ibrahim baringkan anaknya di sebelah bahagian lambung kanan anaknya tersebut, dibaringkan. Tak perlu Allah SWT ceritakan, Allah berkata nak sembelih saja, tapi Allah berikan grafik detail agar bila kita baca kita boleh terbayang dan kita dapat merasakan peristiwa tersebut. Perjalanan yang ataupun pengalaman yang dilalui oleh Nabi Ibrahim AS, Nabi Ismail AS, yang tak pernah Allah uji pada mana-mana manusia sebelum dan sesudahnya. Sembelih anak. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, apabila Nabi Ibrahim itu baringkan anaknya di sebelah kanan anaknya tersebut dan mula dikeluarkan pisau dah hendak disembelih anaknya itu, wa nadainahu ayya Ibrahim,